Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Isra' Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita pergi pada topik falsafah Isra' Mi'raj, falsafah Isra' lah. Pertama ni topiknya risalah Islamiah bersifat universal. Peristiwa Isra' Mi'raj diibaratkan sebuah peristiwa yang hebat di antara peristiwa-peristiwa dakwah Islamiah. Pengutusan Muhammad sebagai Rasul dan peristiwa terjadi setelah hijrah, inilah antara perkara yang paling hebat lah. Terhebat lah. Ada tiga peristiwa yang mendorong dakwah Islamiah, iaitu pengutusan Muhammad sebagai Rasul, peristiwa Isra' dan peristiwa hijrah. Itu tiga peristiwa besar lah. Nabi diangkat sebagai Nabi Rasul, peristiwa Isra' naik ke langit tu, Isra' Mi'raj ni, dan peristiwa hijrah. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW diutus pada fasa pengutusan Rasul. Bagi dia diutus dengan membawa agama penutup dan agama untuk semua zaman dan tempat. Kerana para Rasul sebelumnya zamannya dibatasi dan tempatnya juga dibatasinya. Akan tetapi risalah Islamiah datang secara universal, secara menyeluruh untuk seluruh manusia di setiap zaman dan tempat. Pada zaman Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. Allah Taala telah memilih penjemputan agama ini di awal peletakan bait rumah untuk manusia agar tempat itu menjadi permulaan dari dakwah yang baru. Allah bernama Islam dah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Mekah diambil dari setiap tempat di semenanjung Arab sebagai pusat dan asal penyebaran dakwah. Seterusnya diambil dari penghuni dari Quraisy sebagai pemimpin dan suku yang mulia di tempat itu. Kepimpinan, kemuliaan dan kemegahan menyebabkan Quraisy menjadi wibawa di semenanjung Arab. Oleh kerana itulah perjalanan mereka menjadi aman di waktu musim sejuk dan panas dari kabilah Arab yang hendak mengacau dah. Kabilah apapun pasti akan mengambil manfaat di Mekah pada waktu musim haji. Hal ini mengharuskan bagi kabilah yang datang ke Mekah tidak melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap penduduk Mekah. Allah menghendaki dakwah Islamiah dimulai terbitnya dari Makkahul Mukarramah, sehingga dakwah itu dalam izin para orang yang mempunyai kemuliaan, kemegahan dan kuasa. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan kemegahan dan kekuasaan mereka. Maka ketika datang dakwah tertuju pada mereka yang punya wibawa lah, Quraisy tu, jadilah Islam telah memilih medan yang paling bernilai untuk dakwah ini. Rasulullah SAW diutus dalam beberapa fasa. Itu pertama, menerima dirinya seorang Rasul. Pertama, Nabi kena mengaku dia Rasul. Kedua, keluarga dekatnya mulai menerimanya. Yang ketiga, beliau memberikan peringatan pada seluruh manusia. Pada fasa ini, Allah telah mempersiapkan keberhasilan baginda. Allah Taala menciptakan sebab dan menciptakan yang disebabkan. Sebab musabak lah. Maka dialah menjadikan segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya di dalam pengetahuan manusia. Sebab-sebab itu menjadi pendahuluan daripada apa yang ingin merupakan keberhasilan. Sebab-sebab ini bagi Allah tidak memerlukannya. Sebenarnya Allah tak perlu sebab musabaknya, tapi Allah buatnya. Sunnatullah. Suatu hal yang mungkin dapat terjadi, Allah menolong agamanya tanpa menjadi sebab yang dipandang manusia pun boleh juga dah. Akan tapi Rasulullah SAW datang sebagai suri tauladan bagi umatnya yang beriman. Semua umat yang beriman itu meminta turunnya risalah Rasulullah. Sehingga setiap mukmin yang telah terputus wahyu dari langit itu punya pandangan ijtihad dalam menghitung sebab-sebab yang terjadi di bumi. Dan sebab-sebab yang menyampaikan apa yang diinginkan Allah berupa penyampaian dakwah dan penetapannya. Jadi sebab-sebab Allah jadikan sebab-sebab dakwah ni disebarkan Islam dengan dakwah. Allah SWT ketika memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjiharkan, menyatakan secara terang dakwahnya itu telah mengembalikan kaumnya untuk memusuhinya tanpa ada kasihan. Kaum Quraisy jadi marah ke Nabi dah. Akan tetapi permusuhan ini tidak menghalangi hidayah iman untuk menyerap ke dalam jiwa orang ramai. Mulai dari para kerabat, keluarga terdekatnya, kaumnya yang mengetahui kejujurannya, kemudian mereka menjadikan kejujurannya itu sebagai bukti atas kebenaran yang dia bawa. Orang yang terima tu kerana ingat Nabi ni yang bodoh lagi, jujur, amanah dah. Di mana dia tidak akan berdusta pada mereka sehingga pada perkara yang terjadi di antara mereka pun, maka bagaimana mungkin dia berdusta pada Allah tentang Allah SWT. Yang kedua, perlindungan dari dalam dan luar. Rasulullah SAW memerlukan sesuatu yang dapat melindungi dirinya sehingga baginda mendapatkan dua perlindungan, iaitu perlindungan dari orang kafir di saat baginda berada di luar dan perlindungan di saat baginda sedang istirahat dalam rumahnya. Maka Khadijah radhiyallahu merupakan tempat untuk melepaskan kegelisahan. Kemudian Khadijah mengelus tubuh baginda dengan tangannya lembut.
penjagaan dan perlindungan harta benda untuk beraktiviti dia. Harta benda tu untuk dakwah tu banyaklah pilihan Khadijah Habina. Sepupunya Abu Talib melindungi baginda. Bukan sepupu darah dia dah. Abu Talib ni melindungi baginda dari luar. Di luar dari ancaman orang kafir dan orang musyrik. Allah gunakan sebab sahabat juga ni Abu Talib. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia jadi benteng kepada Nabi dah. Kekafiran Abu Talib menjadi sebab yang membuat orang kafir untuk bermanis-manisan padanya. Nama kedekatannya dengan Rasulullah SAW itu membuatnya untuk melindungi saudaranya. Melindungi anak dara dia dah. Maka seolah-olah Allah SWT mempersiapkan perlindungan dan pertolongan kepada baginda berupa sumber keimanan dalam rumah berasal dari Khadijah dan sumber kekafiran di luar berasal daripada Abu Talib. Maka ketika dua sumber ini berada di samping baginda, maka jadilah kehidupan beliau di luar ada yang memberikan perlindungan disebabkan sepupu saudara dia, dan dalam rumahnya ada yang memberikan rasa aman dan tenang dengan perantaraan Khadijah. Tetapi Allah mentakdirkan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun di mana sepupunya, pok saudara dia ni, apa sepupu ni nak. Di mana pok saudara dia Abu Talib juga meninggal dunia juga. Jadi pada tahun yang sama tu Khadijah jaga dia dari rumah harta dia, gapo dengan beri semangat, beri keamanan pada diri Nabi. Pok saudara dia pula jaga dia sama daripada ancaman orang kafir ni, meninggal dunia dua-dua dah. Allah nak uji, dua-dua meninggal dunia. Di sini Rasulullah kehilangan tempat untuk menenangkan dirinya, sebagai baginda juga kehilangan perlindungan dari luar dah. Pok saudara dia jaga dia sama dipertahankan dia, tak ada. Bersamaan dengan itu Rasulullah mengetahui secara sempurna bahawa Allah tidak akan menyerahkan baginda, melainkan baginda akan menggunakan fikirannya, hatinya dan membuat strategi. Bila-bila Nabi dia Allah jaga tu, bila-bila gitu pun Allah Nabi ni guna sebab musahabat lah, sebab zahir dia, bukan sebab musahabat pokok sufi batini tu tak. Tak minta tolong tak wali nabah ke apa tidak. Nabi guna sebabnya zahir dia, membuat strategi untuk menyebarkan dakwahnya dengan sebab-sebab manusia yang ditakdirkan padanya. Sebab-sebab manusia Nabi guna sebab sunnatullah, sistem yang Allah buat dah. Sistem fizik, gapo teknik-teknik hak dunia ni, perkara zahir ni yang mampu manusia buat tu Nabi gunalah. Nabi tak jadan dengan perkara gaib saja dah. Maka ketika baginda merasakan udara yang tidak bersahabat di Mekah, baginda berinisiatif untuk keluar, berdoa dengan harapan di sana nanti baginda mendapat pertolongan dari luar. Maka berangkatlah baginda ke Taif dengan keyakinan baginda akan mendapat pertolongan. Nabi pergi Taif, minta perlindunganlah. Akan tapi yang baginda dapatkan malah sebaliknya kena peka batu ke apalah. Di sana baginda disekati dengan perkataan dan perbuatan. Bahkan mereka telah melempari baginda dengan batu sehingga mengalirlah darah dari kedua-dua kakinya. Kemudian baginda berhenti bertadarruk kepada Allah setelah baginda kehilangan sebab. Tak tahu sebab gana nak buat lagi dah. Tapi Nabi tak jada duduk saja rumah dah. Tak usah, tapi Nabi ikhtiar dah. Setelah Nabi jasa mulia begitu pun Nabi bersungguh-sungguh cari ikhtiar dah. Di sini sikap manusia yang Allah bentangkan sebab-sebab kepadanya agar dia dapat mengamalkan sebab-sebab ini dan bersungguh-sungguh dengan usaha yang gigih menggunakan sebab-sebab ini untuk sampai kepada maksud-maksudnya. Kita pun gitu. Jangan jada kau kita ke betul dah. Kita ni akidah betul dah. Kita pasti Allah tolonglah. Tidak gitu saja dah. Betul setara mana pun kena buat strategi. Nabi sendiri pun strategi dah. Siapa aku kata siapa kena peku dah. Allah tak tolong ke tak? Allah nak kita ikhtiar dulu tak? Bila-bila doa, sama-sama doa pun ikhtiar. Jangan kita jada tak usah dah. Kita nak menentang rasuah, menentang perkara-perkara di negara kita pun, kita jangan jada saja gitu dah. Kena usaha ikhtiar lah. Kena bersatu dah. Ketika dia menghadap kepada Allah dan bersamanya ada sebab musahabat lah. Pastilah Allah akan menolak harapannya kerana dia sentiasa disertai dengan sebab musahabat dah. Sebab zahir lah yang mampu yang zahir ni. Hak ghaib tu tak mampu kecuali khayal-khayal lah tak. Ada orang nyakit ngoyak halusinasi sehingga anggap wali nabah lah, tak wali lah, Nabi Khadir lah tolong dia. Padahalnya ni ngoyak dia ada jin syaitan iblis tipu dia dah. Oleh sebab itu Nabi tak guna sebab dikatakan sebab juga oleh setengah golongan itu sebab yang ghaib dah. Nabi guna hanya sebab yang zahir. Lepas tu berkata dengan Allah lah. Dengan malaikat pun Nabi tak berkata dengan Allah lah. Akan tapi apabila ia telah menjadi orang yang mudarat dan dia telah kehilangan sebab-sebab, maka dibolehkan padanya untuk mengadu pada Allah, meminta pertolongan Allah.
Kerana sebab telah terhalang dan sesuatu yang dihadapi di luar kemampuan manusia lagi dah. Usaha tak ada arah Allah dah. Minta entah dah. Kemudian baginda bertadarruk kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, kepadamu lah aku mengadu atas kelemahan kekuatanku, sedikit daya upayaku dan kehinaanku di depan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan bagi orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau mewakilkanku? Kepada orang yang menyerangku atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika bukan Engkau marah padaku, maka aku tidaklah peduli. Akan tetapi maafmu sangat luas untukku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi kegelapan. Maafkanlah perkara dunia dan akhirat yang akan menurunkan murkamu. Disebabkanku atau lepaskanlah kemurkaanmu kepadaku. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha mengagung. Berintih-intih Nabi dia. Kalau kita tengok doa ni. Doa yang dipenuhi dengan di dalamnya iman dan keyakinan. Kerana Allah mengutusnya sekali-kali tidak akan melantarkannya. Tidaklah Nabi biar atau jaga dakwah dia. Doa itu juga meliputi bahawa Rasulullah sudah kehabisan sebab-sebab. Sebab musabak zahir Nabi tak ada arah. Tak tengok apa dah. Dan bagi dia tidak menemui melainkan musuh, maka sudah tentulah langit turut campur. Allah Ta'ala telah mendengar doa langit tu Allah Ta'ala telah mendengar doanya dan Allah ingin dari langit lah maksudnya doa Allah lah. Allah Ta'ala telah mendengar doanya dan Allah ingin menjelaskan padanya bahawa bumi yang kering tidak membuat langit juga akan melantarkanmu. Maksudnya Tuhan di langit lah dah. Tetapi aku akan menggantikan untukmu dari bumi yang kering dengan anugerah langit. Dan dari alam manusia yang kering dengan alam yang paling tinggi, aku akan perlihat kepadamu akan tanda-tanda kebesaranku. Kebesaran Allah lah, kekuasaanku dan rahsiaku. Allah kata dia. Sesungguhnya Allah yang telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, itu maha kuasa untuk menolongmu dan sekali-kali tidak akan melantarkanmu, tidak membiarkanmu lah. Akan tetapi Allah telah meninggalkan kepadamu sebab-sebab agar kamu dapat berijtihad, ikhtiar, berusaha memilih pandangan yang kuat, tindakan yang tepat sekadar yang mampu dah. Sehingga kamu menjadi suri teladan dalam tidak meninggalkan sebab musabak dan mengangkat kedua-dua tangan ke langit. Jadi Rasulullah ni jadi suri teladan. Jadi kita jangan jada doa saja atau ikhtiar sungguh-sungguh, tidak ijtihad, tidak merancang strategi yang hebat dah menghadapi musuh-musuh Islam, menghadapi dakwah dan pelbagai dah. Jadi kita kena strategi yang tinggi lah, kena usaha ikhtiar, jangan jada. Nabi ni usaha bukan main lagi. Nabi pun Allah biarkan Nabi ijtihad sendiri tu, cari ikhtiar diri, bukan Nabi Allah pakai mudah 100%. Nabi Allah nak tengok Nabi usaha dulu. Tu Nabi kita lagilah nak pada usaha dah. Bila peristiwa Isra' Mi'raj itu hasil dari bumi yang kering dan kehilangan pertolongan dan perlindungan, maka Allah Ta'ala menghendaki agar Allah menjadikan perjalanan ini bagi Rasulnya supaya menetapkan kemuliaannya untuknya dan juga memberikan kekuatan untuk meneruskan dakwah ini dengan izin Allah. Jadi kadang-kadang ada hikmah lah. Nabi nampak tidak jaya situ, Allah nak pergi hantar ke lain dah. Dan perasaan itu kadang-kadang ujian itu menyebabkan jiwa semakin kental dan macam-macam lah. Sebab Allah jadikan suatu perkara tu ada hikmah yang tersendiri dah. Walaupun secara zahir nampak tak molek, tapi di sebaliknya ada perkara besar. Nas Al-Quran memantapkan peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj dibicarakan Al-Quran dalam surah Al-Isra' yang bunyi Subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linurahu min ayatina. Jadi maksudnya Maha Suci Allah telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihat kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Isra' ayat 1. Nas ini merupakan tiang kita dah dalam mempercayai peristiwa ini. Wajib percaya ke hayat ni lah. Tolak jadi kafir dah. Keadaan ni lah. Ketika Nas Al-Quran datang dengan sebuah cerita, maka tidak ada bagi kita melainkan kita wajiblah mempercayainya. Tak boleh nak belik-belik lah. Kerana itu datang dari Allah dan tidak ada bagi akal kita untuk membahas yang terjadi pada peraturan bumi zahir biasalah. Dan manusia untuk cuba agar kita dapat memahami peraturan Allah ni. Akan tetapi selama Allah yang berfirman, maka perintah itu wajib bagi orang mukmin menerimanya. Setelah itu barulah akan membahas dengan penerimaan ini secara negatif atau positif. Kena terima dululah. Dia sebut dalam Quran. Maka langkah positif yang pertama sekali, dia harus beriman dengan Allah SWT. Itu pertama-tama dah. Pertama sekali, sesuatu yang masuk dalam jiwa manusia berupa agama itu beriman dengan Tuhannya. Setelah itu dia akan menerima segala sesuatu dari Allah. Jadi beriman ini menjadi syarat agar dia beriman dengan Allah. Maka tidak ada yang dia harus lakukan setelah itu melainkan percayai kalam Allah ni. Jadi kebiasaan iman seorang mukmin dengan peristiwa apa sahaja yang bersumber dari Allah, maka darinya akan percayai peristiwa itu dari Allah. Setelah itu dia percaya peristiwa itu dari Allah,
Maka dia akan percayai apa yang terjadi pada peristiwa itu. Dia percaya ke Allah kak, benda-benda pelik hak Allah buat, percaya belakang lah. Setelah itu akalnya cuba menyelami peristiwa itu sehingga akalnya berasa tenang bahawa peristiwa itu memang benar-benar terjadi dah. Kena kaedahnya kena cakap Tuhan dulu dah. Percayanya Allah Maha berkuasa, benda pelik setang mana pun Allah mampu buat, kun fayakun. Nah. Jadi tak ada mustahil lah, tak ada nak beli nak takwil dah. Ada peristiwa yang Allah SWT awali dengan kalimah Maha Suci Allah. Maka subhanallah terus pertama kali sekali terjadi dalam fikiran itu memberikan manusia kekuatan untuk menjauhkan dari setiap yang syubhat dan mendatangkan di antara peraturan bumi dan manusia dengan peraturan Allah. Jadi dia sebut subhanallah tu Allah nak ayat bunyi bukan ikut sebab mazhab zahir lah. Sistem fizik biasa ni tak, sistem biasa ni ikut aturan fizik biasa. Nah, hak kita belajar ni. Tapi mestilah Allah subhanallah dia sebut subhanallah tu nak ayat bunyi ke Maha Suci Allah daripada sifat lemah. Allah Maha hebat dah. Maka makna subhanallah itu Allah bersih dalam sifat zat, dalam zat, sifat dan perbuatannya. Apabila terjadi suatu perbuatan, maka Allah berfirman bahawa itu sumber-sumber dariku lah. Dia sebut subhanallah tu maksudnya benda tu kait dengan Tuhan lah. Bukan mengikut sistem biasa dah. Sistem alam biasa dah. Bahawa itu bersumber dariku, maka wajiblah kita bersihkan dari segala peraturan manusia dah. Sistem manusia, sistem sebab musabab zahir biasa ni nak. Oleh kerana itu surah diawali dengan firman-Nya berbunyi Maha Suci Allah. Nak ayat berisi itu lagi kita kena buat dah sistem fizik biasa dah. Apabila Allah telah berfirman Maha Suci Allah, berarti maksudnya perbuatan Allah bersih dari perbuatanmu dah. Tidak ada kaitan dengan sifat peraturan manusia Nabi tu lemah dah. Nak naik langit mana kalau secara biasa dah, maka itu adalah sesuatu yang telah melangkaui daripada sistem biasa dah, sebab biasa. Maknanya peraturan Allah dalam perbuatannya tidak sama lagi seperti peraturan kita di dalam perbuatan kita dalam alam dunia ni lah. Hak zahir biasa ni. Kemudian setelah itu Allah berfirman yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam. Maksudnya Allah lah yang telah memperjalankan dan Muhammad SAW yang jalankan. Jadi bukan Nabi dengan kudrat biasa dia, tapi dengan kuasa Allah SWT. Setelah perjalanan Isra' dimulai dari Masjidil Haram dan sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah SWT berfirman tentang sebab Nabi berjalan kepada malam tersebut yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Itu sebab dia Allah buat gitu. Kemudian setelah itu Allah berfirman tentang sebab yang menolak ini semua. Ya. Mengapa kami perlihat padanya tanda-tanda kekuasaan kami? Apa Allah tunjuk kepada Nabi itu kuasa, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mengapa Allah harus menyebutkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat dah? Padahal sangat mungkin sekali bila Allah berfirman dengan mengaitkan dengan tata cara manusia. Setelah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya dengan mengatakan sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, sesungguhnya Allah Maha pemberi dan sesungguhnya Allah Maha ini dah. Sedangkan Allah mendatangkan kalimah sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tak kata Allah Maha berkuasa dah, tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa dia? Lepas tunjuk kebesaran Allah, ingat kau nak cerita Allah Maha berkuasa tak? Tapi dalam Quran itu sebut sedangkan Allah sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang terakhir dalam ayat tu dah. Terakhir tu bunyi gitu dah. Menunjukkan kepadamu atas sebab yang hakiki yang mewajibkan Allah memperjalankan rasulnya dia. Sebab Allah telah mendengar kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah. Tu maksud dia dah. Jadi ulama isyarah dia bukan ayat Quran itu tak ada masuk, ada masuk. Sebabnya Allah Maha mendengar. Sebabnya Allah mendengar rintihan Nabi lah. Kena peku, kena peku kau orang kafir ni dah. Kena torture, kena halau dah. Kena hina dah. Jadi kena olok-olok. Lalu Allah dengar belakang, Allah lihat. Dah. Maha mendengar lagi Maha melihat. Gitulah. Mendengar kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah SAW, Rasulullah. Allah telah melihat olok-olokkan dan hinaan terhadap Rasulnya. Semua itu Allah lihat dan dengar. Ketika Allah melihat itu, Allah ingin perlihatkan kepadanya tanda-tanda kuasaannya, maka Allah pun perjalankan Rasulnya pada satu malam. Jadi apabila jiwa tu Nabi sedih sangat ke apa tu, barulah Allah tunjuk. Allah kata apabila kita ni, apabila keadaan yang macam kita dalam keadaan sedih sangat, tiba-tiba perkara tu tunjuk perkara yang besar tu, kanyaklah mengejut, jadi sangat gembira gitulah. Kadang biasa kita relax, kadang biasa kita kejut mana, tapi kita dalam keadaan susah, sedih sangat, tiba-tiba boleh perkara yang besar, perkara yang menggembirakan sangat besar, maka benda tu sangatlah mengujakan. Gitulah dah kaedah dia. Saat topik keempat, kuasa Allah itu menghapuskan peraturan manusia apabila kita datang untuk mengambil
unsur-unsur perbuatan itu dalam suatu perbuatan seorang, ketahuilah sungguhnya unsur-unsur perbuatan itu termasuk dalam zat perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh, apabila dikatakan sefulan telah berkhutbah, maka kita ambillah khutbah itu dengan menyatakan dia seorang pengkhatib. Apabila dikatakan sefulan membawa bawaannya berat, maka kita ambil perbuatannya dari membawa bawaannya berat dengan kekuatan orang yang membawanya. Apabila manusia biasa membawanya, maka pastilah dia mempunyai kekuatan. Apabila seseorang bintang atlet, orang sukan ni, maka pastilah dia mempunyai kekuatan. Jadi setiap perbuatan itu wajib disertai orang yang melakukannya. Maka tidak boleh mengambil perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan dan memberikan peraturan dari orang yang bukan melakukan perbuatan itu. Jadi kita ambil perbuatan orang yang buat kepada orang yang tak buat. Tidaklah dah. Allah Ta'ala firman, Maha Suci Allah telah perjalakan hambanya pada satu malam. Maksudnya yang perjalakan adalah Allah. Bukan Nabi sendiri, tapi Allah dah. Apabila perbuatan itu terjadi dari Allah, maka tidak sah kita ambil Muhammad melakukan yang telah dilakukan oleh Allah. Kita kata, tak boleh kata lah, tak logik kau. Dah. Mustahil lah ada. Tak logik Nabi jalan jauh ke apa. Tak boleh cara lah Nabi buat tu. Ceritanya Allah buat, ada bukan Nabi buat dah. Selama Allah yang telah melakukannya, mengapa kita tidak takjub atas perkataan Muhammad? Muhammad tidak mengatakan aku berjalan sehingga Muhammad dapat ditolak kepada apa yang diucapkannya. Sebagaimana orang kafir berkata, kami saja harus memacu untuk kami selama 1 bulan untuk dapat pergi ke sana. Dan kamu mengatakan pergi ke sana hanya dalam 1 malam? Orang kafir tak kata pelik gitu. Dia tak perhati dah kata tu Allah bagi, bukan Nabi jalan sendiri. Siapa orang yang telah mengatakan bahawa Nabi pergi ke sana dalam 1 malam? Bila Nabi kata Nabi pergi sendiri? Allah berjalan ke Nabi, bukan Nabi jalan sendiri. Nabi tidak pergi ke sana namun diberangkatkan dan kamu berkata kami harus memacu untuk kami. Orang kafir tak kata gitu dah. Apabila kamu percayai perbandingan secara akal di sisimu dan kamu ingin mengkhabarkannya, maka kamu wajib membandingkan perbuatanmu dengan perbuatan Allah. Nak banding-banding bukan perbuatan Nabi, perbuatan Allah sendiri. Sedangkan apabila kamu membandingkan perbuatanmu dengan sesuatu yang tidak ia kerjakan, maka ia mustahil untuk diperdebatkan. Mustahil. Benda hak tak buat Nabi, bukan Nabi buat. Ya Allah yang buatnya dah. Apabila mungkin mereka menaikkan perbandingan, maka mereka akan menaikkannya pada Allah dan tidak mengatakan kepadanya. Bagaimana kamu dapat mengatakan bahawa kamu berangkat ke sana dalam 1 malam dan kami harus memacu kuda kami selama 1 bulan? Tak kecil lagi tu dah. Ini tidak sah dibandingkan kerana Muhammad berkata, aku tidak berjalan dalam 1 malam, namun aku diperjalankan oleh Tuhanku. Nabi tak kata dia jalan sendiri tak, tapi dia diperjalankan oleh Tuhan. Apabila Muhammad SAW mempertanggungjawabkan ucapannya dengan kekuatan yang lain, maka kekuatannya tidak dapat diperhitungkan lah. Kekuatan Allah tak boleh nak hitung, hebat sangat. Aku berkata, aku telah menaikkan anakku yang baru menyusu ke puncak gunung Himalaya. Adakah orang gila akan berkata kepadaku, bagaimana anakmu yang masih menyusu dapat naik ke puncak gunung Himalaya? Orang gila mana kecek gitu dah. Tidak akan ada orang yang mengatakan hal ini padaku, namun dia akan berkata padaku, bagaimana kamu naik? Tak cara dah. Budak kecil dah naik negara ni pasal dia tahu dah budak kecil ni orang tua dukun ni. Permasalahannya mereka tidak menolak Allah, namun yang mereka tolak itu Muhammad saja dah. Apabila perbuatan itu dari Allah dan ketika didapatkan perbuatan itu dari Allah, maka wajiblah dihilangkan peraturan manusia. Mengapa? Ini kerana setiap perbuatan itu berbeza disebabkan perbezaan yang melakukannya dan perbezaan kekuatan yang melakukannya. Seperti orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kenderaan biasa dan bandingkan dengan orang yang menggunakan pesawat terbang atau jet. Ini pergi ke Lumpur naik ke terbang, orang ni pergi ke Lumpur naik kereta dah. Orang ni pergi 45 minit, orang ni pergi neja itu jejaknya. Jadi tak boleh nak banding lah dah. Jadi mestilah penisbahan zaman pada kekuatan perbuatan selama permasalahannya dari Allah dan dia yang telah menjalankan Muhammad, maka dipertanggungkan kelemahan manusia itu pada peraturan kekuatan Tuhannya. Apabila diukur jarak, jadi Tuhan je tanggung kelemahan manusia. Nabi Muhammad ke apa? Allah yang kuda kuasa Allah perjalankannya. Apabila diukur jarak dan masa dengan dinisbahkan kekuatan yang dilakukan dan sebagaimana mereka berkata zaman itu dinisbahkan bersama kekuatan, maka ketika semakin bertambah kekuatan, maka semakin sedikitlah waktu tempohnya dan kekuatan yang terjadi itu merupakan kekuatan Allah yang mendatangkan hasil yang tidak berzama ada. Ada seseorang yang datang dia berkata padamu, selama di sana tidak ada zaman, mengapa terjadi di waktu malam? Kita katakan padanya, kerana di sana ada perbezaan di antara peristiwa Isra' dan di antara apa yang dilihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah didatangkan sesuatu yang dilihatnya, baginda melihatnya dengan sifat kemanusiaannya dan peraturannya. Sesuatu yang dilihat itu memerlukan zamannya, sedangkan pemindahan pada dasarannya tidak memerlukan pada zaman.
Kerana itu dipertanggungkan pada peraturan zat yang tidak dapat zaman memutuskan padanya. Apabila ada jemaah yang berdebatkan Rasulullah, maka memberikan kepada mereka gambaran pada akal mereka bahawa mereka telah membandingkan perbandingan pada bukan tepatnya. Itulah ada banding Rasulullah. Bukan banding dengan kekuatan Allah ni. Dia tak kena tepat lah. Peristiwa Isra' Mi'raj terjadi dalam keadaan terjaga dengan ruh dan jasad. Poin kelima dah. Permasalahan bukanlah terjadi dari Muhammad. Apabila mereka menjauhkan peraturan-peraturan kemanusiaanmu, maka kamu menjauhkan peraturan-peraturan bumimu. Dan kamu menaikkan masalah dengan mensembahkannya pada Allah. Apakah dia maha kuasa atau tidak? Apakah kekuatannya memerlukan zaman atau tidak? Memerlukan masa lah atau tidak? Inilah permasalahannya. Dan supaya kamu dapat mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah mempersiapkan agama Islam, bala tentera hinggalah dari kalangan orang kafir, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu dapat terjadi? Allah hantar Abu Talib, Allah hantar macam-macam lah tentera-tentera yang jaga Nabi dah. Jikalau orang kafir Quraisy tidak merespon apa yang disampaikan Rasulullah dan berkata, adakah kamu mengatakan bahawa kamu telah berangkat ke sana dalam satu malam? Dan kami harus memacu untuk kamu selama 1 bulan untuk sampai ke sana. Mungkin ada orang yang berkata setelah itu mereka telah menduganya dia dalam keadaan tidur. Mestilah. Orang kafir je dah dalam keadaan tidur tak. Dah mau tidur ni mimpi dah. Tapi tak ada kecek gitu dah. Tidur tidak perlu diperbantahkan sama sekali. Dan mimpi tidak perlu diperbantahkan. Mimpi boleh pergi ke mana-mana dah. Apabila kamu bermimpi, aku telah pergi ke London malam ini. Tak ada orang kata gila dah. Belawak tak ada. Orang kata tidur . Maka tidak ada salah seorang pun yang akan membantahku dah. Kerana permasalahan itu berupa mimpi dia. Apabila mereka mengambil sikap di depan Nabi dan berkata, apakah kamu mengatakan bahawa kamu telah berangkat ke sana dalam 1 malam dan kami harus memacu untuk kamu selama 1 bulan untuk sampai ke sana? Ini menekankan bahawa mereka memahaminya bahawa peristiwa itu tidak terjadi dalam keadaan tidur dan tanpa ruh. Tidak, orang tak terfikir benda tu tidur tak. Namun peristiwa itu terjadi dalam keadaan terjaga dengan ruh dan jasadnya. Jika tidak, tentu tidak ada bantahan sama sekali dia. Orang kafir dengan kedengkian mereka di depan Rasulullah telah memberikan bantahan yang besar kepada kita sekarang. Kerana kita dapat mengatakan jika hal itu terjadi dalam keadaan tidur, pastilah tidak ada salah seorang pun yang membantahnya. Kerana siapa pula orang yang hendak membantah mimpi itu ya? Mimpimu nak. Mimpi tak ada orang siapa nak bantah nak. Maka peraturan mimpi itu melebihi peraturan dalam keadaan terjaga. Selama mereka membantah padanya dan mengambil sikap, maka mereka memahami bahawa peristiwa itu terjadi dalam keadaan terjaga dengan roh dan jasad. Orang kafir pun faham dah. Ada orang Islam pun faham gitu belakang. Tak ada orang faham. Kecuali zaman kemudian ni ada orang nak faham dah. Takwil Quran dah. Dan orang yang mengatakan perbicaraan ini mencuba menyadarkan dengan sesuatu sehingga mereka membahas dan menemui nas Al-Quran berbunyi. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Surah Isra' ayat 60. Dia bawa ayat Quran ni nak kata Isra' Mi'raj dengan ruh lah, yang mimpi lah. Di sini mereka kata ar-ru'ya mimpi tidak didatangkan untuk sesuatu yang dilihat dalam keadaan tidur. Kerana sesuatu yang dilihat dengan mata dikatakan dengan ru'ya. Sesungguhnya apabila kamu melihat dalam keadaan tidur, maka kamu katakan ru'ya. Maka nas Al-Quran berbunyi, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu dalam keadaan tidur. Sedangkan kita mengatakan padanya apabila ru'ya itu diperuntukkan untuk dalam keadaan tidur, maka bagaimana terjadi fitnah pada manusia? Maka fitnah yang terjadi pada manusia bahawa ada sebahagian mereka yang membenarkannya dan ada pula sebahagian mereka yang mendustakannya. Yang jadi ujian pada manusia lain itu cakaplah tidur dah. Jika ru'ya itu terjadi kala tidur, maka tidak ada orang yang membantahnya sama sekali. Tak ada orang yang bantah kalau cerita ru'ya ni nampak dalam keadaan tidur dah. Kemudian marilah kita menuju kepada bahasa sebelum kita merujuk lagi kepada pokok perbahasan. Sehingga kamu tidak mengambil langsung dari lisan manusia. Dan mengambillah dengan bahasa hakiki yang ada dalam peraturan. Kembalilah kepada lisan jahiliah. Sebelum diturunkan Al-Quran, maka pastilah kamu menemui lafaz ru'ya juga diperuntukkan untuk sesuatu yang dilihat dengan mata dia. Jika kamu dapat menggunakan ru'ya dengan makna sesuatu yang dilihat dengan mata, dalam Al-Quran ada sebut ru'ya tu, bukan maksudnya tidur lah, syih dengan ayat ni. Dan dengan makna keadaan tidur, jadi boleh nampak belakang, nampak dengan tidur kau, nampak dengan mata pada kau dah. Akan tapi biasanya mereka menggunakan ru'ya dengan makna sesuatu yang dilihat dengan mata kepala itu sendiri pada sesuatu yang menakjubkan. Ru'ya biasa digunakan bukan dari tidur, tapi nampak dengan mata kepala zahir ni lah. Soalan sesuatu itu tidak dapat terjadi melainkan dalam keadaan tidur dah.
seolah macam tidur lah. Hebatnya nampak dengan mata ni. Kemudian jika ru'yah itu dipergunakan maknanya dalam keadaan tidur, maka tidak ada terjadi fitnah pada manusia dan terjadi perbezaan manusia padanya. Kalau ru'yah ni tak ada ya zaman jahiliah dan bila pun orang tengok belaka dalam mimpi boleh pergi mana-mana pas langit mana boleh pergi dah. Melainkan adakah kamu menemui satu kaum yang berbeza dengan salah seorang dari manusia yang telah melihat sesuatu dalam mimpinya? Menjumpa kau yang menafikan mimpi pelik-pelik. Selamanya tidak ada seorang pun yang membantah permasalahan ini. Apabila selama fitnah itu terjadi, maka ini membuktikan bahawa peristiwa itu terjadi dalam keadaan tidur. Bukan dalam keadaan tidur lah. Kemudian kami ingin membantah manusia yang mengatakan kalau ini berbentuk bantahan bahasa. Jadi orang kafir ada kata Nabi Isra' Mi'raj dalam tidur ni. Dia kata bantahan biasa, bukan bantahan sungguh dah. Sebagai mereka membantahnya dengan bahasa pula, kami katakan pada mereka, bagaimana kamu dapat menggunakan lafaz ja'ala pada masalah ini jikalau kamu menggunakan lafaz tersebut pada sesuatu? Maka pada awalnya sesuatu itu tidak ada, kemudian ada, maka jadilah ja'ala bermakna khalaqa, ciptalah. Allah Ta'ala beriman maksudnya dan daripadanya dia menciptakan isterinya. Surah Al-A'raf ayat 109. Maksudnya telah menciptakan isterinya daripadanya yang pada awalnya tidak ada, kemudian ada. Akan tapi apabila kamu menggunakan ja'ala pada sesuatu yang ada, maka kamu telah mengubah kepada sesuatu yang lain, maka jadilah di sisiku dua perkara, iaitu yang dijadikan dan sesuatu yang dijadikan daripadanya. Tanah jadikan teko dan kayu dijadikan meja. Apabila di sana ada kayu sebelum di sana ada meja dah. Kemudian kamu ubah dan kamu menjadikannya sebuah meja. Maka di sana ada perbezaan di antara ja'ala yang bermutaaddi berobjek kepada satu maf'ul objek dan ja'ala yang bermutaaddi kepada dua maf'ul. Jadi dua perkara yang kena buat dah. Buat sekarang dengan buat dua perkara dah. Di mana pada awalnya sesuatu itu ada kemudian menjadi sesuatu yang lain. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan pada kamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Surah Isra' ayat 60. Apa yang kami jadikan? Fitnah. Dan bagaimana boleh mimpi menjadi fitnah? Jadi ada kata mimpi Nabi dah. Ya kaitnya. Mestilah kamu mengubah mimpi menjadi sesuatu yang hakikat. Apabila tidak terhalang bahawa Rasulullah telah melihat Isra' dalam keadaan mimpi, kemudian melihatnya dalam keadaan terjaga, sebagaimana Allah membicarakan pada sebagian surah Al-Quran. Sungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa sungguhnya kamu pasti akan masuki Masjidil Haram. Surah Al-Fatah ayat 27. Nabi telah melihatnya dalam mimpinya, kemudian hal itu menjadi nyata dan terjadi. Setelah itu Nabi melihatnya berbentuk kenyataan. Maka apa yang dapat menghalangi Rasulullah telah memberikan kenikmatan dengan ruhnya, kemudian baginda melihat hal ini dalam keadaan tidur. Setelah itu baginda melihatnya berbentuk kenyataan. Sebagaimana pada awalnya Nabi bermimpi masuk ke Masjidil Haram, setelah itu Nabi melihatnya menjadi sebuah kenyataan. Ini orang tanyalah. Jadi apa-apa pun lah mana pun nak cerita ni roh dengan jasad lah Nabi pergi dah. Ada kait dan benda gitu, tapi lah mana pun terjadi fitnah kalau dengan walaupun ada ayat Quran cerita pasal mimpi dah. Akan terjadi dah, tapi hak ni jadi fitnah tu sebabnya memang Nabi pergi dengan roh dengan jasad Isra' dan Mi'raj dia. Yang ketujuh, tapi Isra' lagi lah. Ayat Quran sebut dia. Ayat Quran sebut ni tolak jadi kafir lah. Menafikan juga. Okey, yang ketujuh ni topiknya sifat kehambaan kepada Allah merupakan suatu kemuliaan dah. Pengajaran dia lah. Kemudian kita berpindah pada permasalahan yang lain dan setelah kita berbicara tentang akal dapat menerima perbuatan yang disembahkan kepada Allah dah. Jadi kita terima ni tak pelik kalau Allah dijatah Nabi ni. Mungkin Nabi sendiri jalan dah. Dan setelah menjauhkan Nabi Muhammad dari seputar bantai. Jadi kalau dia sebut subhanallah, Allah nak batah lah ni. Allah nak jawab. Kafir ni bukan Nabi sendiri jalan tapi Allah ni. Maka jadilah Muhammad itu sebagai orang yang dijalankan dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan Allah. Perbuatan Nabi Muhammad lah. Setelah itu kita akan membicarakan makna dari firman Allah yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam. Jadi cerita ni bukan perbuatan Nabi tapi perbuatan Allah. Di sini Allah tidak mengatakan Rasulnya atau Muhammad, nama Allah mendatangkan dengan sifat kehambaan kepada Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi hamba-Nya lah. Iaitu merupakan pintu pemberian dari Allah. Jadi sifat dari hamba ni mulia. Kalau hamba pada Allah ni, hamba pada manusia ni, hamba dunia ni, abdi dunia ni hina ni. Hamba kepada Allah ni satu nikmat, satu pemberian yang hebat. Kerana setiap agama itu datang supaya kita menjadi hamba bagi Allah. Dan setiap rasul itu ingin agar itu menjadi ikutan bagi kita dah. Hal itu mestilah dia menjadi seorang pengikut dalam sifat kehambaan dah. Jadi kita tengok Nabi jadi hamba kepada Allah setara mana, kita ikutlah.
Sifat kehambaan itu untuk siapa? Sifat kehambaan satu lafaz yang sangat dibenci manusia. Akan tapi mengapa sifat kehambaan itu dibenci? Sifat kehambaan dibenci ketika itu terjadi dari makhluk untuk makhluknya. Di mana seorang makhluk menjadi hamba bagi seorang makhluk yang lain. Mengapa ini? Kerana kehambaan dari seorang makhluk itu memberikan kebaikan hamba untuk tuannya dan tuannya akan menghisap kebaikan hambanya. Akan tetapi sifat kehambaan makhluk bagi Allah SWT itu memberikan kebaikan tuan untuknya. Jadi sifat kehambaan di sini suatu kemuliaan. Jadi kata jadi hamba ni bukan jadi satu kehinaan, jadi kemuliaan. Sebabnya kita ni jadi boleh faedah banyak. Biasanya kita kalau hamba manusia dunia ni, tuai hamba pada manusia. Tuai pun manusia, hamba pun manusia, dia akan kekerah tenaga, habis serak faedah daripada hamba dia. Dia nak duduk relax jadi tuai dah boh ni. Tapi Allah SWT tidak gitu. Kita ni, Allah tak boleh faedah gapo pun dah. Allah ni tidak memerlukan dah pada ibadah kita dah, kehambaan kita. Tapi yang boleh faedah ni kita sendiri dah. Maka ketika bertambah sifat kehambaan, maka semakin bertambah pula pemberian dari Allah SWT. Lagi banyak kita ibadah, lagi kita hina diri di hadapan Allah, lagi banyak kurnia Allah akan beri pada kita dia. Di dunia, di akhirat. Sama Allah di akhirat, lagi besar. Jadi ketika Allah SWT beriman, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Memberikan pada kita kesyubhatan pada satu pihak dan kalimah hambanya juga. Sehingga mungkin dapat menolak orang yang mengatakan bahawa baginda diperjalankan di malam hari dengan ruhnya saja. Kerana lafaz hamba itu tidak disebutkan melainkan dengan ruh dan jasad. Ini nak jawab tadi lah. Jadi istilah diperjalankan hambanya, hamba tu bukanlah ruh saja hamba dia dah. Hamba Allah ni, abdun ni, kita ni ruh dengan jasad kan ada hasal hamba ni. Maka tidak dikatakan bahawa ruh itu hamba dan jasad saja itu hamba ni. Tidak dah. Hanya saja disebutkan dengan jiwa. Ketika didapati dalamnya jasad dan ruh. Dah. Firman Allah yang berbunyi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maksudnya dimulai dari Masjidil Haram. Bukan rumah Hani ni ada orang beli. Bukan ni pun kita nak membenarkan riwayat Ibn Ishaq tu. Dia kata dia rumah Hani lah, pergi ke Masjidil Haram tu lah. Nak ta'wil lah. Benda hak tak ada dalil ni nak. Sebab apa nak membenarkan riwayat Ibn Ishaq? Sedangkan dalam Quran sebut Masjidil Haram, tak sebut rumah Hani ni. Ada pula ta'wil pula Masjidil Haram termasuk Mekah, termasuk rumah Hani dah. Macam-macam takwil membenarkan riwayat Ibn Ishaq dah. Sedangkan riwayat itu sangat menghinakan Nabi dah. Sebab dia sebut rumah Hani tarik dah. Macam tidur sekali, tarik selimut Nabi, kain Nabi tu sampai kau nampak perut yang berlipat-lipat dah. Nampaklah menghinakan Nabi dah. Tidak kalau kita nak percaya lah Ibn Ishaq ni thiqah lah dah, bukan dhaif dah. Bukan lemah, bukan kazab ke apa pun, kita kena tolak riwayat ni dah. Lepas tu dia kata kita terima, kalau bercanggah kita tolak. Ni bercanggah setahun ni pun tak saya tolak lagi riwayat Ibn Ishaq. Ni masalah ulama kita ni apabila berbincang tentang Ibn Ishaq ni. Tentu saja Masjidil Haram merupakan baik rumah Allah yang pertama kali dibangunkan di muka bumi untuk manusia. Dan kita telah mengetahui kisahnya. Kisah Nabi Ibrahim AS, dan itu akan menjadi kiblat bagi kita lah. Selama Masjidil Haram awal rumah yang dibangunkan, baik yang dibangunkan untuk manusia, dia pula merupakan asal penyebaran dakwah dan tempat tinggal Rasulullah. Jadi Isra' itu dimulai dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Lepas tu bincang lagi lah, banyak kara lagi. Setakat inilah perbincangan kita. Wallahu a'lam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.